Yang lebih menyedihkan ialah sekiranya keuntungan kasar itu jauh lebih kecil daripada kos yang dikenakan oleh platform media sosial, maka sebenarnya setiap jualan itu sebenarnya menghasilkan kerugian, bukannya menghasilkan keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Jualan semakin meningkat tetapi aliran tunai semakin mengecil. Macam mana ni? Ini merupakan satu soalan yang ditanyakan kepada saya oleh seorang rakan. Dia terlibat di dalam perniagaan jualan langsung. Dia mulakan perniagaannya dengan berjual secara bersemuka. Kemudian perniagaannya mendapat sambutan. Lalu dia mula menambahkan lagi promosi produk yang dijualnya dengan menggunakan media sosial. Dan kemudiannya dia memilih satu platform media sosial dan dia menumpukan jualan di platform berkenaan. Dia adakan siaran-siaran langsung, membuat promosi dan ternyata ianya memberikan hasil positif dari segi jualan. Jualannya semakin lama semakin meningkat. Tetapi rakan saya ni mendapati bahawa dia kena tambah modal pula lebih banyak daripada dahulu. Jadi dia pun tertanya-tanyalah bagaimana jualan meningkat tetapi aliran tunai semakin kecil dan perlu kepada modal tambahan. Jadi apabila ditanyakan pada saya, soalan pertama yang saya tanya ialah sama ada produk yang dijual di platform media sosial berkenaan boleh dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga biasa yang dijual secara langsung. Jawapannya tentu tidaklah, kerana syarikat jualan langsung yang diwakili olehnya itu telah menetapkan bahawa harga mestilah sama di mana-mana, tak boleh ditinggikan lebih daripada harga yang telah ditetapkan oleh syarikat demikian. Kemudian soalan nombor dua saya ialah berapa banyakkah keuntungan kasar yang dijana oleh jualan yang dibuat di platform media sosial itu, dan adakah keuntungan ini lebih tinggi daripada kos yang dikenakan oleh platform media sosial, kerana platform media sosial pun nak buat duit juga ya. Jadi apabila ada jualan mereka akan potong kos yang mereka kenakan. Yang ini rakan saya ni tak dapat nak beri jawapan yang meyakinkan kerana dia kata dia kena semak dulu, dan pada pandangan saya ini mungkin masalahnya, sebab sekiranya keuntungan kasar daripada jualan itu lebih sikit sahaja daripada kos yang dikenakan oleh platform media sosial, maka keuntungan kasar sebenar yang kita dapati bagi jualan di atas platform itu sebenarnya amat-amat kecil. Yang lebih menyedihkan ialah sekiranya keuntungan kasar itu jauh lebih kecil daripada kos yang dikenakan oleh platform media sosial, maka sebenarnya setiap jualan itu sebenarnya menghasilkan kerugian, bukannya menghasilkan keuntungan. Inilah perlunya bagi kita sebagai usahawan untuk tahu tentang kos produk dan juga harga jualan, dan kena pastikan harga jualan itu lebih tinggi daripada kos produk kita. Mungkin di dalam kes ini harga jualan itu sudah cukup untuk menampung kosnya sekiranya ianya dijalankan seperti biasa secara bersemuka, tidak ada kos-kos lain yang terlibat. Tetapi apabila digunakan platform media sosial, ada kos tambahan yang dikenakan oleh platform demikian. Jadi walaupun jualannya meningkat, tetapi sebenarnya keuntungan semakin kecil ataupun sebenarnya perniagaan menghadapi kerugian. Jadi saya tanyalah juga sama ada dia ada
jual tu satu-satu produk ataupun dia apa yang dinamakan bundle, jual 2 sekali, 3 sekali. Jadi dia kata memang adalah, tapi jualan yang untuk pembelian satu produk tu jauh lebih tinggi daripada pembelian untuk produk yang digabungkan. Jadi salah satu kaedah untuk meningkatkan keuntungan kasar ialah dengan menggabungkan produk bagi satu jualan. Jadi maknanya apabila produk digabungkan, keuntungan lebih tinggi. Jadi apabila ditolak dengan kos yang dikenakan oleh media sosial, mungkin ada lagi keuntungan lah. Jadi itu merupakan satu perkara yang saya nasihatkan supaya diteliti oleh rakan saya tu. Jadi ini merupakan satu perkara yang biasa berlaku di kalangan usahawan di luar sana. Apabila kita nak promosikan barangan kita, kita gunakan platform media sosial dan kita terlepas pandang akan kos yang dikenakan, dan akhirnya ianya menghasilkan jualan yang tinggi, tetapi dari segi keuntungannya tidak begitu jelas. Dan dalam konteks rakan saya ni, dia berasa bahawa dia kena tambah modal semakin banyak sedangkan jualan semakin tinggi. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhatikan oleh usahawan sekalian. Kena kadang-kadang ada platform media sosial tu dia bayar kat kita pun bukannya terus apabila ada jualan dia terus pulangkan hasil jualan itu kepada kita. Dia kumpulkan untuk tempoh-tempoh tertentu. Jadi apabila dapat pembayaran tu, kadang-kadang kita tidak dapat nak mengira dengan tepat tentang jualan bersih yang kita dapati untuk setiap produk yang kita jual. Jadi ini memerlukan perhatian supaya usaha kita untuk meningkatkan jualan itu sebenarnya meningkatkan juga keuntungan kepada kita. Jadi semoga kajian kes yang pendek ini memberikan panduan kepada anda di luar sana berkenaan dengan kos produk, harga jualan dan juga keuntungan kasar, dan kita kena kira kos produk dengan tepat, khususnya apabila kita menjual dengan kaedah yang berbeza, kerana mungkin ada kos-kos tambahan yang tidak kita perlu bayar dalam keadaan yang berlainan, dan ini menyebabkan keuntungan kita semakin kecil ataupun sebenarnya kita menjana kerugian. Jadi ada satu playlist di channel ini yang membincangkan berkenaan dengan perakaunan untuk perniagaan yang sedang berkembang. Jadi saya cuba bincangkan dengan cara yang mudah prinsip-prinsip perakaunan, konsep-konsep perakaunan, dan saya cuba pecahkan mengikut topik-topik yang mungkin berkenaan dengan anda semua. Jadi sila tonton video-video berkenaan, dan saya berharap ianya akan membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang, dapat memperkukuhkan perniagaan dan perniagaan kita semua menjadi lestari. Jadi inilah sebenarnya tujuan channel Pok Nikdin ini ditubuhkan, untuk saya kongsikan ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.